Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih sebab sudi hadir ke kelompok saya. Okey, semua sihat ke? Ya, Alhamdulillah. Daripada mana ni? Dia luas sewa. Oh, sewa. Dia datang naik motor ke kereta? Jet tu. Motor. Motor semua. Okey, siapa dekat sini yang pernah join pasal kelompok sebelum ni? Tak pernah jumpa kali pertama. Disebabkan yang pertama, mungkin daripada kita ada yang Malaysia belum kenal atau yang kenal, kita akan pergi kepada pengenalan diri dulu. Lepas tu saya akan terangkanlah beberapa tentang perjalanan kelompok kita. Siapa boleh mula dulu? Kita pergi mula. Dah ni. Okey, nama saya Muaz bin Muhammad Mazuki. Orang panggil saya Muaz ya. Nama saya singkat ya, ada 4 huruf. MUZ, Muaz. Lepas tu umur saya 23 tahun. Batch last lah untuk tahun 90-an, 1999. Dan saya berasal daripada Gerik Perak. Memang anak jati Perak, memang orang Piok Perak. Ada lagi nak tanya? Itu je? Kan Hobi? Okey, hobi saya suka exercise ataupun buat workout lah. Itu hobi yang paling saya minat dan benda yang paling saya suka buat dalam hidup saya lah. Lepas tu itu je dah kot. Lepasan. Oh, lepasan. Okay. Background saya daripada diploma Kaunseling Islam. Saya graduate daripada Universiti Sultan Azman Shah ataupun nama singkatan dia USAS. Belajar di Kuala Kangsar dulu. Sekarang ni belajar di Universiti Malaysia Terengganu ataupun orang kenali dengan sebagai UMT lah, di Terengganu. Masih belajar dalam bidang yang sama dan berada pada semester 4 tahun kedua. Jadi semua beriman, menguatkan. Jadi apa pendorong Muaz sama belajar? Pendorong saya sama belajar ni sebab satu mungkin mak ayah saya lah kot yang suruh saya teruskan belajar. Kalau ikutkan hati ni rasa macam dah malas kan, tapi sebab mak ayah kan kata kalau boleh halau belajarlah sampai degree. Kami yang tua ni pun dah ada degree, umur 50-an pun dah kata apa dah sanggup lagi belajar, apa kata ambil ijazah sarjana kan. Sebab dulu lah kan mak ayah saya ni dua-dua kerja cikgu dulu. Kalau dululah dia tahap pendidikan dia mungkin tak tinggi. Kalau ada diploma pun mungkin dah boleh jadi cikgu. Tapi kalau sekarang ni tak kira dah tu cikgu sekolah rendah ke, cikgu sekolah menengah ke, semuanya kena ada degree. Paling tinggi lah orang, paling minimum lah kena ada degree lah. So bila mak ayah saya ni dah bekerja lama kan, bila dulu tahap pendidikan dia pun tak tinggi sangat diploma tu. So dalam masa yang sama dia kena ambil degree lah, disebabkan KPM tu, Kementerian Pendidikan yang wajibkan lah. Dia tak wajib pun tapi sebab yelah nak naik gaji kan, siapa tak mau naik gaji. So ambil lah degree, belajarlah degree PIPG Tunku Bainun di Bukit Mentajam, Penang. Selama 4 tahun lah. Waktu tu saya masih tingkatan 2. Sampailah saya tingkatan 4 tingkatan 5 barulah mak ayah saya tu ambil belajar. So benda tu jadikan alasan lah untuk mak ayah saya tu cakap kat saya yang umi dengan abah ni hak dah tua-tua pun boleh belajar lagi, belajar sambil bekerja lagi, buat PJJ lah kan. Waktu cuti dia pun pergi belajar. Satu Ahad tu memang tak ada kat rumah lah dalam masa 4 tahun tu. So ikut je lah cakap dia kan. So jadi macam fikir balik, mak ayah aku hak tua-tua ni boleh pergi belajar, takkan aku yang muda ni nak duduk saja kan, jadi kutu bayar kau duduk kat rumah. Daripada aku jadi beruang, biar aku pergi dia orang. So ikut je lah cakap mak ayah tu. Itulah pendorong saya nak teruskan belajar dalam bidang
kaunseling ni dalam Sarjana Muda ni. Okey, terima kasih Muaz. Muaz kan? Muaz, bagi Terima tengok. kasih. Satu perkongsian yang baik lah. Yang mana baik kita boleh ambil, yang mana tak baik kita boleh jadikan teladan lah. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya mengharapkan semangat Muaz untuk teruskan pembelajaran dia. InsyaAllah. Seterusnya, Ihya Ramadan. Nama saya Muhammad Rizki Muhammad Rizki. Saya berasal dari mana ke dari Kelantan. Berumur 24 tahun dan saya juga lepasan diploma. Macam yang Muaz cakap tadi lah, saya juga bila kita tengok orang lain sambung belajar, bila kita tengok orang-orang yang lama lah, walaupun dah pakai tongkat masih lagi menuntut ilmu, jadi saya juga rasa perlu untuk saya sambung belajar. Dan hobi saya memancing sebab saya sebenarnya kalau kat Kelantan kawasan perkampungan. Jadi bagi saya sukalah benda-benda yang melibatkan kampung, sawah padi. Kalau tanya saya sama ada saya pilih untuk hidup di bandar atau kampung, mungkinlah saya pilih lebih kampung lah. Sebab saya rasa kat kampung ni kehidupan saya dari sejak lahir lagi. Jadi saya suka dekat kampung. Dan andailah kata lepas saja saya habis bekerja, ialah mungkin habis belajar kita nak cari kerja kat bandar. Jadi kalau dapat kerja pencen, saya akan pilih hidup kat kampung lah. Jadi saya rasa apa lagi? Hobi dah beritahu. Lepasan diploma. Lepasan diploma. Itu saja. Itu boleh berkongsikan sikit tak macam ada dia. Apa dorongan Cik Faris? Dorongan daripada dorongan pertama daripada ibu bapa saya lah. Sebab saya daripada 3 adik-beradik, saya anak sulung. Jadi bila ibu bapa saya cakap kalau boleh nak suruh saya sambung belajar lah. Sebab bila kita anak sulung, kita nak adik-adik kita tengoklah kita berjaya untuk memotivasikan dia lah. Maksudnya bila kita anak sulung, kita kena lebih bekerja keras lah. Maksudnya kita tak boleh kalau kita adik-adik mungkin lah kita tengok abang-abang tu dah berjaya, mungkinlah kita rasa tak apalah ke kampung atau dari ibu apa semua. Jadi bila kita anak sulung ni, kita ada tanggungjawab besar. Dan mereka kata, bapa saya cakap kena sambung belajar untuk pastikan keluarga ni berkata bila kita belajar lebih tinggi, kita punya taraf keluarga tu meningkatlah. Maksudnya kalau kita tidak dipandang tidak pandang hina macam tu lah, lebih kurang. Jadi saya rasa perlunya saya untuk naik upgradekan taraf hidup keluarga saya. Sebab saya kalau kat kampung, ialah ibu bapa saya kerja kampung, kerja biasa je. Jadi orang tak pandang lah, ibarat orang tak pandang lah. Jadi saya rasa saya perlu ubah nasib keluarga saya lah, lebih kurang macam tu. Jadi saya rasa bila saya sambung belajar, saya nak dapatkan kerja yang bagus lah untuk pastikan keluarga saya lebih hidup lebih happy lah. Okay, kita boleh dengar sikit perkongsian daripada Cik Faris. Satu perkongsian yang baik lah. Saya doakan Cik Faris dapat impikan kejayaan Cik Faris untuk menyelesaikan lagi ke keluarga Cik Faris. Amin. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Iman bin Rosli. Umur 22 tahun. Asal daripada Kuala Lumpur, Pahang. Sama macam Muaz, saya pun memang tak sama lah, tapi anak janti yang Pahang kan. Sebab di Perak saya faham macam tu. Lepas tu saya daripada lepasan SPM.
Saya sekolah daripada sekolah tadika sampai sekolah menengah sampai STP semua dekat Kuala Lumpur ya. Kira macam kalau mati pun tanah situ je. Lepas tu saya masuk dekat UNM sekarang ni dekat dalam diploma dalam ijazah sarjana muda ekonomi dekat UNM. Saya daftar kat sini sebab orang cakap ada pertukaran pelajar Jadi saya pergilah dekat UMT ni untuk tengok culture masing-masing Saya rasa dekat UMT ni memang sangat seronok daripada UM Kalau dekat UM tu macam terlampau besar. Kalau saya tak suka besar-besar ni, saya suka kecil-kecil je. Sebab kalau besar macam kita nak kena explore banyak. Kalau kat sini kecil boleh kita explore sikit je. Lepas tu hobi saya suka main futsal. Sebab saya rasa macam best main benda tu seronok apa semua. Lepas tu apa lagi yang nak tahu? Tadi kata duduk kat UN kan. Orang UN ni dekat Sintok kan? Sintok, betul. Utara kan? Betul. Nak dengar lah sikit. Cakap utara sikit. Sudah. Okey, nak tahu yang mana? Betul lah sedikit sebab saya pun macam dekat sebab saya tak kerti saya kat masa luar nanti bahasa Kedah tak pekat sangat Tapi itulah saya rasa UAM pun best juga, best. Nanti datang kat UAM. Datang saya boleh. Boleh tak share sedikit experience dekat UAM tu? Boleh. Dekat UAM ni pelajar dia persekitaran dia. Persekitaran. Kena jumlah pelajar. Persekitaran dia memang okey guys sebab UAM tu dia macam dekat belakang UAM tu ada sawah-padi. Kira macam ada macam sektor-sektor pertanian kan semua buat kat situ. Macam kat UAM ni ada laut kan. Kalau kat UAM ada sawah-padi, dia pertanian terus kat situ. Lepas tu dia pun dekat dengan bandar kan, ada Pizza Hut, KFC, Mary Brown tu semua. Jadi macam studio pun senang untuk pergi ni kan. UAM pun antara orang cakap U paling berjaya kat Malaysia kan, antara top 3 apa semua kan. Dekat banding dengan UM semua kan, UPM. Jadi pengalaman kat situ memang best. Dan saya pun nak kutip pengalaman kat UMT ni selagi mana boleh lagi. Ada apa masalah lagi? Tak ada. Saya akan tanya perkara yang sama lah. Apa dorongan yang boleh sama belajar daripada semuda? Dorongan dia memang ada terus sekali sama yang macam Mu'an Farid dia memang ibu apa kan. Kalau ikut kita, saya rasa kalau kita buat apa tu orang cakap, kita buat panci kan, saya rasa tak ramai yang nak belajar mengikut artis sendiri. Kira macam timur ni semua memang boleh katakan 80-70 mungkin semua disebabkan pasal ibu apa kan. Tapi saya pun termasuk dalam golongan 70-80 tu juga sebab saya memang tak minat belajar sebenarnya. Jujur saya cakap sebab saya rasa macam belajar ni beban kan. Bayangkan kita ni dah umur 22, 23, 24 macam duduk kat kolej ni kan. Rasa macam apa benda siap orang lain dah kahwin apa semua. Dah ada anak, dah kerja, dah ada duit sendiri. Kita masih lagi pinjam orang kan. Lepas tu lepas belajar nak kena bayar hutang lagi kan. Macam tak benda-benda lah. Tapi tu lah, bila fikir-fikir balik macam ini masa depan kita kan. Masa depan kita kalau bukan kita yang cerita masa depan kita sendiri, siapa lagi nak cerita kan. Kalau kita keluar hati susah, tak ada orang nak tolong. Lala kita juga kena bangunkan diri kita sendiri, kena tingkatkan antara hidup kita sendiri. Jadi nak tak nak, saya buat benda ni memang untuk masa depan saya sendiri lah. Walaupun dengan masalah keluarga, tapi saya go dah terus sampai habis. Lana dah separuh ni. Tu je. Jadi Cik Iqmal adalah kongsi beberapa sedikit yang dia dah separuh jalan belajar. Dan saya harap kalau ada antara kita yang pun dah separuh jalan, dah rasa nak berputus asa, saya mengharapkan janganlah. Sebab kita dah separuh jalan, alangkah baiknya kalau kita teruskan je. Jadi nama saya Adam Haji, panggil saya Adam je. Saya berumur 22 tahun. Hobi saya sama dengan macam Faris, iaitu memancing. Saya kalau hujung minggu saya dah kerja mancing dekat sungai apa semua. Kalau sebelah macam petang saya pergi mancing kat laut. Kat laut tepi-tepi pantai macam tu. Lepas tu saya lepasan STPM. STPM tu saya masuk secara terpaksa kan.
Sebab siapa nak ambil STP kan? Kalau saya dah, siapa nak ambil STP? Kita boleh ambil dia macam diploma ke, medik asasi. Itu terpaksa ambil STP. Terpaksa lah. Dorongan kan, kalau dorongan yang masuk degree ni memang saya sendiri nak ambil degree. Saya nak ambil degree dalam psikologi, tapi yalah, bodoh kan nak ambil China. Jadi lepas tu cikgu saya dah, dia letak semua UPU saya counselling. Tapi tak MP, kita boleh MP. Terpaksa juga. Dan STP terpaksa, degree pun terpaksa. Boleh saya tanya sikit? Tadi macam Cik Adam kata dia tak minat dengan STP kan? Tapi macam mana boleh habiskan juga STP? Dah halang-halang kita masuk dalam rumah kan, kita makan lah. Kita makan tu kenyang-kenyang, kita keluar lah. Jadi kiranya masa tengah buat STP tu ada dapat mana-mana sokongan ataupun dorongan lah? Dapat. Yang paling utama dorongan tu cikgu lah. Cikgu lah, sebab saya takut kali nak keluar STP. Dia kata tak payahlah. Cakap macam mana? Alah, boleh berjaya STP ni. Tapi saya tahu dia suruh saya ambil STP pun sebab mungkin untuk naikkan ranking sekolah ke apa kan. Biasa kan cikgu. Cikgu lah. Dia pun masih lah. Macam ni. Begitu. Jadi kiranya Adam pun dah sampai ke tahap peringkat degree. Dah terus sempat kan? Sama dengan Sama. Sama. Jadi boleh dikatakan saya ucapkan tahniah jugalah. Seterus-terus susah payah kita dah sampai di separuh jalan. Seterusnya? Saya. Nama saya Muhammad Syahmi Manasir. Boleh panggil saya Syahmi. Jadi umur saya 22 tahun. Dan saya, hobi saya ni, saya pun kadang-kadang saya tak tahu apa hobi saya. Saya sebab saya jenis yang follow the flow. Apa kawan saya buat, tu lah saya buat. Jadi kadang-kadang saya fikir tak apa hobi saya sendiri. Tak pun kalau tak ada kawan, saya tidur je. Mungkin tu hobi saya. Jadi susah lah. Kadang-kadang tak tahu dengan diri sendiri. Lepas tu macam apa nama tu? Lepasan tak? Okey, lepasan saya daripada STPM. Kalau macam Adam dia terpaksa masuk, saya ni lain pula. Kalau orang lain lepas daripada SPM tu semua isi UPU, betul masuk U. Saya beli pin nombor UPU tapi tak isi pun. Belanja saja lah. Tak, nampak semua beli, kita pun rasa nak beli juga. Tapi memang tak nak isi pun. Okey, sebab saya memang nak masuk STPM lah. Sebab macam abang saya pun masuk STPM dan dia dah berjaya lah semua. Jadi saya rasa nak ikut jejak dia juga. Saya masuk STPM dan sekarang pun dah berjaya sambung degree. Macam tu lah. Dorongan? Dorongan. Macam dorongan tu mungkin saya boleh cakap dorongan saya ada 3 lah. Yang pertama ibu bapa, sebab saya tengoklah ibu bapa saya ni dia dah banyak berkorban untuk saya lah. Dia hantar saya belajar apa semua. Takkan saya nak berhenti dekat tu je. Mungkin saya perlu belajar lebih tinggi, dapat kerja yang baik, dapat bantu bapa saya. Yang kedua tu macam lebih kurang sama juga macam kewangan lah keluarga. Sebab saya pun bukan daripada keluarga yang apa yang cakap berada lah. Dia biasa-biasa je. Okey, kat situ mungkin saya fikir masa depan saya nanti takkan saya nak harapkan bapa saya lagi. Yang ketiga ni macam saya ni anak bongsu. Abang dan kakak saya pun dah berjaya semualah. Lepas tu saya macam tercabar lah dengan diri saya ni. Saya rasa okey, aku kena buat juga. Mungkin tak lebih pada abang kakak saya pun mungkin saya berjaya lah. Dapat kejayaan saya mungkin selepas saya hari ni. Apa yang saya dapat, itulah. Ikut. Okay, jadi Cik Syamil dah berkongsikan sedikit lah tentang perjalanan dari dorongan di sepanjang dia ambil STPM dan sampai ke degree. Saya ucapkan tahniah jugalah kerana bukan senang lelaki nak sambung degree pada zaman sekarang ni. Okay. Jadi apa yang saya dapat rumuskan sedikit lepas apa yang kita dah kenal yang Cik Muaz, Cik Farid, Cik Iqmal, Cik Adam, Cik Syamil, kebanyakannya saya tengok ada satu orang cakap benda yang sama, iaitu anak kita lelaki.
Saya tengok ada yang terpaksa masuk belajar sebab dia orang main apa. Ada yang terpaksa sambung lagi, lepas habis sambung lagi. Jadi kita, macam Cik Iqmal kata tadi, kalau ikutkan dia memang tak nak belajar sebab dia tengok kawan-kawan dia ada yang dah kahwin, ada yang dah kerja, ada yang dah anak, ada yang masih dah ada lah sendiri. Bukan kita tuan ibu apa. Jadi saya faham, saya pun mengalami benda sama. Kiranya apa, kita bila kita menjadi seorang remaja, jiwa kita memberontak. Jadi ibu bapa ni yang dah hidup lebih lama daripada kita, mereka nampak susah gaduh hidup. Sebabnya pada mereka usia tua, mereka dah menempuh usia muda. Jadi kita yang baru nak menempuh alam muda, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang ibu bapa suruh kita belajar bukan sebab kita ni anak dia, bukan dia nak kokoh kita, tapi dia nampak perjalanan hidup tu macam mana. Jadi kadang-kadang kita remaja, kita jiwa memberontak. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang disusulkan oleh ibu bapa itu adalah yang terbaik. Tapi kita nampak, sebabnya kita nampak sekeliling kawan-kawan kita ramai yang berjaya. Padahal ibu bapa kita pun berjaya juga sebenarnya. Tapi kita lebih nampak kepada kawan-kawan. Sebab bila kita remaja, masa kita dengan keluarga tu semakin kurang. Kita dengan ayah dah kurang, kita banyak kepada kawan. Sebab tu kebanyakan kita tengok positif semua dekat kawan-kawan. Bila kita dah besar, kita dah jarang masa dengan family. Bila kita dengan kawan-kawan, kita dengan kawan-kawan kita berjaya. Yang ada di kereta sebagai kita. Kita nampak, jadi kita nampak benda tu bila dia buat, benda tu berjaya. Apa yang mak ayah suruh kita buat, tak dapat benda tu berjaya. Sebab kita kurang. Kita dah besar. Jadi itulah apa yang saya dapat rumuskan. Jadi ada beberapa sisi lah. Saya rasa benda tu kalau benda baik, ada kelompok saya harap boleh ambil lah. Jadi seterusnya saya akan bagi tahu sedikit tentang perjalanan sesi ni. Sesi ni akan jalan 1.5 jam ke 2 jam. Jadi dalam masa sama pun kalau ada maksudnya ada salah seorang daripada kita sakit ataupun tidak selesa, kita boleh tamatkan dengan segera. Jadi dalam sesi ni pula saya sebagai seorang kaunselor pelatih, maksudnya adalah jadi kita akan buat penetapan norm. Jadi dalam sesi ni kita memegang etika kerasian lah. Saya tahu sesi ni kita berjalan dengan santai. Jadi santai pun kita tetap memegang kepada etika kerasian lah. Jadi di luar amal kita tak boleh bawa cerita yang kita dah bincang dalam amal. Seterusnya kita akan buat penetapan norm lah. Masuk undang-undang dalam ahli kelompok kita, peraturan lah. Siapa boleh tetapkan dulu? Okey, macam saya ni nak norma yang macam kalau orang lain tengah bercakap lah, orang lain tu tak boleh bercampur lah. Kalau nak bercampur pun mungkin boleh angkat tangan je. Kira ni tak benar lah. Mungkin kalau masa kita berada sesi ni, kalau boleh handphone ataupun sebarang gadget yang boleh mengganggu sesi kita ni boleh silent lah. Maksudnya kalau boleh tak ada yang mengganggu lah. Itulah maksudnya kalau phone ataupun ikutlah benda-benda lain tu silent. Sama pula kena notification Shopee lah. Okey, yang ketiga, kalau ahli kelompok cerita ataupun berkongsi ataupun bawa isu, jangan kita judge lah sebab isu orang lain-lain yang tak kira bagi kita berat ke ringan, tapi jangan judge lah sebab isu manusia lain-lain ada bagi berat bagi kita ringan macam tu. So jangan judge lah terhadap sama lain. dia ada tambahan lain? Perlu fokus lah bila ahli lain berkongsi ataupun bercerita, ikutlah apa fokus lah. Saya sokong semua. Okey, betul. Saya ada suka. Okey. Macam ni saya rasa penting juga lah. Macam kita kata masa. Okey. Kalau datang tu mungkin boleh datang 10 minit awal daripada sesi kita. Sebab takutlah nanti ada yang tertawa, orang lain tu jangan lewat, jadi menunggu lah. Okey. Jadi masing-masing dah keluarkan norm. Jadi saya ulang balik. Yang pertama, sila angkat tangan kalau ingin menanyakan soalan. Dan yang kedua, silentkan handphone ataupun gadget lain supaya tidak mengganggu ketika sesi sedang dilangsungkan. Yang ketiga, jangan judge lah. Maksudnya kalau ada kelompok tadi isu yang serius ke apa ke, jangan judge lah. Yang keempat tadi, Fokus. fokus. Maksudnya ada kelompok Yang kira ada fokus lah, ada fokus. fokus. Dan yang kelima, dia setuju semua. Ini yang senang lah. Itu penting tu. Patah angin lah. Jadi
Masa saya faham dengan peraturan Pasal Nabi. Okey, sebelum kita mulakan lebih lanjut, pada sesi yang pertama ni kita just kenal-kenal lah. Kita macam cakap apa, kita bina satu kepercayaan terhadap ahli kelompok. Saya tahu sesi kita santai, tapi kita kena pegang juga pada etika kerajaan. Ada masa kita kena serius lah, ada masa kita boleh melawak, tapi dalam sesi ni kita kena pegang pada etika kerajaan. Supaya kita dapat bina kepercayaan antara ahli kelompok. Jadi saya nak tanya, ini kita sekadar kongsi-kongsi lah. Kita dah menyambut Hari Raya yang menunjuk. Kita pun tahu yang kita punya ahli kelompok ada daripada negeri Perak, Kelantan, Pahang, Kelantan, banyak Kelantan. Jadi setiap negeri tu dia ada kemeriahan raya masing-masing. Macam Kelantan saya ada Kelantan, Perak saya ada Perak, Pahang saya ada Pahang. Jadi saya boleh tak kalau saya minta ahli kelompok saya kongsi sikit pengalaman raya dia. Tak kisah sekarang ke, yang 2 tahun lepas ke, maksud kemeriahan di negeri dia. Yang dia sebangga dengan raya negeri dia. boleh start dengan puas ni. Okey, mak dia tak dia. Oh, Allah. Okey. Kemeriahan kan? Meriah tu tahun ni memang seronok. Tapi disebabkan ramai cakap anak muda terkeluar awal dah apa lah. Sebab sebelum kita nak raya 3-4 hari nak sebelum nak raya pun kan ada dah macam dah bergaduh kan, perbalahan nak ikut anak bulan ke nak ikut falak. Sebab yalah, Indonesia kata nak raya hari Isnin, kita kalau ikutkan nak raya hari Selasa kan. Tapi entah macam mana tau, hari Jumaat kot Hari Ahad. Hari Ahad malam Isnin tu kan, keluar kat berita, tahu-tahu esok raya pun dengan terkejut untuk buka WhatsApp tak ada apa, buka status status berderu orang tu pakai kayut lah kata esok dah raya dah dengan tak masak apa dah itulah ini kan. Saya ni sebab yelah nak kena jadi driver kan, nak pandu, orang kata nak jadi pemandu bawa kereta pergi dari kampung kan. So jadi macam kelam kabut lah. Nak balik malam tu memang dah tak sempat lah. So balik pun time pagi raya lah. First time saya balik kampung time pagi raya. Sebelum ni pun balik kampung sehari sebelum nak raya. Tapi first time lah merasa suasana balik kampung time pagi raya. So bawa lah kereta tu, apa dah, pakai mula-mula pergi tu pakai lah baju biasa. Lepas tu nak dekat kampung tu, nak dekat dengan kampung nenek kan, singgah dekat stesen minyak, tukar baju macam jalan jauh lah kan. Padahal tak ada lah jauh mana pun. Saya beraya tahun ni dekat Kulim Kedah. So bila dah sampai tu jadi macam penat lah sikit tapi penat tu hilang lah bila dapat jumpa dengan adik-beradik, sepupu, sepapat apa semua tu. Jadi macam seronok lah. Dah gila, dah lama tak beraya dengan adik-beradik kan. Sebab selama ni pun kita apa kata, ada pandemik kan, COVID 2 tahun lah. Last kita jumpa pun mungkin tahun 2019 lah. So bila dapat jumpa balik ni seronok lah. Jumpa orang tu orang ni, dah tengok anak saudara, anak buah semua dah besar-besar kan. Nampak lain je, dah matang. Orang kata ada yang lagi tinggi daripada kita. Siap-siap ukur badan ni. Aku ni lagi tinggi daripada kau lah. Siap macam tu pula lah. Jadi macam seronok lah raya tahun ni. Lepas tu dengan family saya jenis 3 suku. Setiap orang saya beraya dekat Kedah tu dalam 3 hari je. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga. Raya ketiga tu baru saya balik negeri. Setiap hari raya tu mesti duk kerja, duk buat TikTok je. Saya pun sampai tak larat nak melayan. Tapi melayankan jugalah. Yelah lama tak jumpa kan, saja nak sonok-sonok. Masa ni lah nak kumpul ramai-ramai kan. So jadi macam happy lah. Tapi yang tak happy-nya, itu buat happy. Yang tak happy-nya time masa nak balik Kerik tu. Sakit hati betul. Dia sakit hati bukan apa, dia punya nak balik tu kalau ikutkan jarak Kulim Kerik tu dalam 150 km je. Ambil tempoh pun kalau ikut hari biasa dalam sejam 40 minit macam tu je. Tapi disebabkan
orang pakai nak jalan jelah 2 tahun dah terperam dalam rumah kan. Jadi macam orang nak keluar lah, nak pergi merata apa semua. Jadi macam jalan tu jam lah. Tara yang bawa auto ni pun dah menangis lah. Ini kan manual. So jadi jalan tu kalau ikutkan sejam 40 minit dah sampai dah. Ini dah jadi 3 ke 4 jam. Saya balik tu waktu tu pukul 2.30 petang. Hari terakhir ke hari apa tak ingat. Hari Khamis. Hari Khamis lah. Sampai dekat rumah tu nak dekat maghrib. Bawa kereta tu rasa macam daripada Kedah tu nak pergi ke Terengganu pula. Ibarat itu. Punya lama yang duduk atas jalan raya tu. Kereta macam ni. Lorong tak berhenti kan. Tak berhenti pun bukan. Ini lekat lah je lekat. Muncullah boleh bergilir dengan adik saya yang nombor 3 tu. Dia reti lah bawa kereta walaupun tak ada lesen. Saya pun tak ada lesen. Tapi tak apalah, bawa lah, tak ada poli pun. Roplok tak ada, tak apa. Itu je lah. Itu yang bahagian yang tak seronok lah. Yang lain semua seronok. Buat makan, buat jumpa dengan adik-beradik, dapat duit raya walaupun dah umur 3 kan. Sebab atas tiket student je. Siap bawa kat negeri. Student ni bagi tak duit je. Lepas tu dapatlah sikit duit raya kan. Itu je lah yang seronoknya. Itulah pengalaman kemeriahan raya saya tahun ni lah. Dia berbeza sikit pada tahun-tahun yang sebelum ni. Itu je. Jadi Muaz dia orang Perak. Tapi tahun ni dia berada di Kedah lah. Jadi dia tak apa asal di sebelah Perak. Tapi okey lah, satu kongsi yang menarik lah untuk hari tahun ni. Seterusnya Cik Farid. Ada apa-apa nak tanya? Saya tanya lah, dia kata tadi dia pure Perak kan. Tapi kenapa dia balik Kedah? Tak nampak pure pula. Balik Kedah bukan apa, itu kampung belah ayah. Ayah Kedah. Ayah betul. Ayah Kedah. Kita memang pure Perak utara. Orang negeri kan. Membesar kat situ. Kalau boleh nak tinggal pun kat situ lah kot. Mungkin jodoh dia dengan Syifa Kedah. Dia dengan Kedah. Betul. Maybe. Memang betul. Ada apa soalan lagi? Kami? Okey, seterusnya Cik Farid. Baik, kemeriahan raya saya tahun ni Jadi Kelantan. Negeri Kelantan. Dia Perak, saya Kelantan. Seperti yang orang tahu lah, maksudnya bila Kelantan ni hari raya je dia lebih sikit dia punya meriah bagi saya lah, sebab ialah orang daripada luar bandar masuk ke kampung. Sebab Kelantan ni kawasan kampung ni kan. Jadi bila masuk meriah lah. Dan seperti Muaz juga, raya tahun ni terkejut. Maksudnya saya sendiri pun terkejut. Saya sendiri pun tak sempat beli bagai-bagai baju apa saya pakai. Mana ada lah baju tu. Sebab ialah biasanya saya akan beli baju Malam Raya. Sebab kalau di Kelantan suruhlah berkacai. Berkacai nama saya kata apa, WCY berkacai. Jadi biasanya saya akan beli baju malam tu. Sebab malam tu dia akan lelong lah baju-baju benda-benda ni dia akan lelong akan murah. Sebab dia nak habiskan sebelum raya kan. Jadi rumah saya tu dekat dengan berkacai tu. Jadi saya dah plan siap-siap dah. Malam Raya pergi beli baju raya. Memang kawasan kampung saya tu kebanyakan Malam Raya dia akan beli. Sebab dia tahu dah Malam Raya tu kalau biskut, kalau dia jual apa, biasa bekal kan RM10 atau apa. RM10 kalau sana boleh lah tiga bekas RM10. Maksudnya dia akan lelong kan. Dia suruh habis juga. Jadi bila malam Isnin. Dia kata raya, jadi kalut semua orang keluar dengan saya sendiri pun kalut, padahal tak tahu gimana pun. sebab memang mula-mula saya lagi kerja tu, tapi bila saya pergi separuh je tengok jalan jam apa semua, saya rasa apa tak boleh masuk ni. Kalau masuk pun tak boleh jalan sebab yalah kerja tengok sesak dengan orang apa semua. Jadi saya pun pergi depot kedai kopi lah. Saya minum. Jadi saya buat kalut lah. Sebab saya anggap mungkin raya ni kita apa, kita nak suruh kita bersederhana lah. Maksudnya daripada sebelum-sebelum ni kita ingatlah sebelum-sebelum ni mungkin
kita ada meriah apa semua, tapi sederhana. Jadi saya anggap macam itulah. Jadi dengan raya memang betul-betul sederhana lah. Pergi raya pun baju biasa je, baju sebelum ni, balik duduk apa, memikirkan masalah-masalah kembali lah. Maksudnya tak semeriah, bagi kata meriah dari segi ya, mungkinlah apa, orang kampung balik tu meriah, tapi dari segi persiapan untuk raya tu, kalau biasanya pagi raya tu akan ada biskut apa semua raya, tapi tahun ni tak sempat. Jadi apa ni, hari pertama tu saya anggap sederhana. Hari kedua baru saya anggap hari raya. Jadi hari pertama tu biasa. Jadi bila hari Selasa tu, malam Selasa tu baru saya keluar cari-cari barang-barang apa semua. Hari Selasa tu baru rumah saya buat open house lah. Memang hari raya pertama tu tak ada kosong rumah saya, memang kosong lah. Hari raya kedua tu baru open house buat makan-makan apa semua. Saya rasa kemarin raya tahun ni meriah, cuma hari kedua. Maksudnya raya kedua lah, raya kedua. Tapi okey lah, macam dia balik walaupun raya pertama dia tak apa meriah, dia kata raya kedua meriah, tapi at least dia masih balik dengan kan. At least dia masih balik di negeri dia lah. Tapi masih lagi rasa kemeriahan meraya dia apa, beraya di negeri sendiri dia. Jadi ada apa soalan yang boleh tanya? Saya tanya kat Muaz dengan Farid kan, kalau raya kan kita mesti ada macam makanan yang paling kita tunggu kan, apa atau biskut apa yang paling favourite, ataupun makanan apa yang paling favourite masa raya? Kalau bagi saya lah, makanan yang paling favourite apa ni, nasi ipit dengan kuah kacang. Sebab saya rasa masa tu lah nenek dengan ibu saya dengan mak saya akhirnya bergabung lah. Maksudnya dua orang je akan jadikan resepi tu. Sebab hari-hari biasa tak dapat lah gabungan antara orang-orang istimewa lah. Sebab yelah, bila kita dapat makan daripada dua air tangan tu, dia tak sama lah dengan kedai-kedai lain. Memang dari segi apa, dari segi lemuk dia memang baik lah, itu bagi saya lah. Macam mana saya pula, makanan yang paling tunggu-tunggu lah, ayam rendang lah. Saya kalau buat sebab tahun ni kan saya raya dekat rumah mak tok kan. Mak tok saya ni kalau buat makan tu, persiapan tu raya pertama tu dah macam raya lah. Saya tak macam Farid lah, sebab dia jenis terror masak lah, andai lah masak. Orang Kedah ni memang kalau buat masak ni memang lah kita. Kalau siapa-siapa kat sini kan nak cari orang Kedah tu, cara orang Kedah masak apa sedap, makan apa sedap. Itu bak rendang ayam kan. Tak ada ayam tak apa, ada ayam rendang tak apa. Ayam rendang tu memang favourite lah. Lepas tu kuih pula, kuih kapik tu. Kuih kapik yang ada indi tu, indi coklat tu, memang favourite lah. Coklat kacang tu puas hati lah. Kat kampung tu memang ada lah dua benda tu, memang wajib lah jadi menu. Betul lah. Okey, saya nak cerita saya. Okey, sebelum saya cerita saya cakap welcome to my paradise. Okay, saya okey, sebenarnya saya cerita pasal paradise saya kan, saya punya pengalaman cuti. Betul. Saya berada dekat Pahang saya, boleh ke ibaratkan macam Muaz dengan Farid kan. Kalau macam saya, family saya memang jadi macam meriah kan, makalut lah masa hari pertama tu. Sebab saya sebenarnya tak tengok berdiri kan, sebab biasa standard kita ikut kalender kan. Kalau atuk saya kata raya, saya macam tak percaya kan. Lepas tu saya pun macam tengok dekat satu WhatsApp W yang cakap raya kan. Lepas tu saya pun macam buat persiapan pagi mandi apa semua kan. Memang banyak apa ni mercur bunyi letuk-letuk bunga-bunga kan. Sampai saya keluar bilik air, saya cakap yang ni raya tu berperang saya itu kan. Dia punya meriah tu memang macam bunga-bunga, memang macam berperang betul lah. Memang masa tu kalut lah kan, buat persiapan raya apa semua, masak apa semua. Lepas tu memang tak boleh lupa lah, sebab macam diorang cakap dah 2 tahun kita tak beraya kan. Mungkin yang ni memang nak bagi kita apa-apa macam raya kan. Tapi macam Farid cakap juga, kita pun mungkin yang ni pun salah satu orang cakap Allah nak cakap macam kita kena bersederhana, dan juga mungkin Allah juga nak katakan bahawa yang ni dia maha berkuasa. Kalau
Kayaknya hidup kita tak ditentukan oleh kalender sepenuhnya lah. Kayaknya memang ditentukan oleh Allah orang cakap kan. Dan saya pun ada juga pengalaman macam Farid juga. Sebab ada orang di sekitar rumah tu pun macam menganggap raya kedua tu pun raya utama. Kira macam kalau saya pergi beraya kat situ, dia cakap raya utama tak, baru nak melemang. Kira raya kedua baru dia anggap macam raya utama, baru nak apa semua kan, baru tinggi apa semua. Lepas tu macam saya pun sangat gembira sebab dapat jumpa dengan sepupu saya kan. Sepupu saya dah sepupu sepakat saya dah 2 tahun tak jumpa, yang kecil yang besar semua kan. Tapi memang orang cakap pengalaman raya tahun ni memang berbeza lah. Sebab rasa macam puas sebab kita dah bebas daripada SOP gila babi semua tu kan. Memang rasa macam puas gila. Dan puasa tahun ni pun alhamdulillah saya rasa macam lebih bermakna daripada tahun sebelum ni tu. Saya rasa macam puas tu apa semua kan. Lepas tu saya pun sama macam Mu'ad juga, saya dapat banyak duit raya. Mungkin sebab ada tiket student, walaupun dah berjanggut kat sini kan, tapi orang tak bagi duit raya. Lepas tu macam makanan pula memang meriah sebab family saya akan buat 5 hari raya 5 kali derek nasi. Rumah saya raya pertama wajib nasi lah. Hari tu saya buat nasi daging, hari kedua nasi tomato, hari ketiga soto, hari keempat bakso, hari kelima hari 5 saya dah balik. Hari 5 saya dah balik sedap. Itu mungkin umur 10 tahun. Lepas tu saya rasa macam pengalaman raya tahun ni memang meriah gila. Saya rasa memang raya tahun ni yang paling saya suka sekali. Itu je. Saya tanya sikit lah. Jadi kayaknya memang sepanjang setiap kali raya memang akan buat nasi lah. Ah. Jadi 5 hari tu pernah ke apa? Nak kata kau apa tak, tapi macam rumah atuk saya tu, saya balik jengka kan, tak faham. Tapi memang rumah atuk saya tu memang setiap kali raya memang ramai orang pergi lah. Sebab dia ibarat macam nak kata ketua kampung tak juga, tapi macam lebih kurang macam ada jawatan penting kat ahli jawatan kuasa kampung lah, bukan macam itu lah. Kira macam kau nak makan nasi tengah hari tu memang rumah tu lah. Ibarat ni lah, ibarat gitu lah. Jadi ada apa persoalan katanya? Tentang kemeriahan raya Cik Hikmat tadi di negeri Pahang. Saya ada Hikmah beraya kat Jengka. Jadi kampung Hikmah kat kampung, maksudnya Hikmah tinggal sekarang ni kat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Bila Hikmah balik ke Kuala Lumpur? Maksudnya bila hari open house kat rumah Hikmah? Oh, saya balik daripada UUM tu hari Khamis saya balik kan. Sebab hari Jumaat tu saya macam ponteng. Sebab kat sana belajar lagi kan, ada sekolah saya kan. Kat sini tengah tu belajar. Lepas tu macam saya balik hari Khamis tu, kira macam Jumaat dia tu saya balik kampung. Lepas tu saya terus duduk kat situ sampai saya balik semalam. Oh, dia memang raya kat kampung. Raya kampung lah macam tu. Jadi saya lupa tanya sikit. Sebenarnya jengka dia banyak kan? Macam Cik Hikmat jengka apa? Saya jengka 16 Dia jengka sampai berapa? sampai 25. Banyak. Tapi susunan jengka tu tak sama. Kira macam mungkin ada setengah orang ingat susunan jengka tu mesti tak pada 1, 2, 3. Tak ada. Dia sebenarnya berbeza-beza. Macam buta-buta. Macam random 14, 15, 16, 20, 17, 18. Macam tu saya tak tahu kenapa susun macam tu. Mungkin sebab zaman dulu orang tak kira balik. Satu kongsi yang baik lah. Kita pun dapat satu budaya baru. Di mana jengka nombor dia tak teratur. Tak teratur. Kebanyakannya yang kita tahu jengka ni memang dia akan ada 1 sampai 22. Sebab kita tak tahu susunan dia macam mana. Okay, satu kongsi yang baik. Terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya ada saya hari raya saya tahun ni biasa-biasa je. Taklah meriah. Macam ni. Masa pukul 8 tu dia umum tu, saya sempat lihat kenapa Mi Mercun macam bergegar apa semua kan. Dah macam berperanggar. Tapi pukul 8 saya lihat kenapa. Lepas tu baru tahu apa raya. Beritahu raya tu mak saya cakap kena beli barang ni. Kita sambung hari kedua lah. Hari pertama tu kita solat lah. Lepas tu kita tidur apa semua kan. Lepas tu kita dah keluar kan. Nak buat apa khas apa. Tak boleh cakap. Nak buat juga. Saya pun letih lah masa tu. Dia suruh pergi cari santan lah.
Nak cari santai mana raya, saya tak tahu lah. Saya pergi sini. Nasi hari kan, nasi hari. Dia ada masuk. Saya seorang jadi kat rumah saya tu. Saya seorang, saya satu anak ada kat rumah. Semua balik keesokan hari tu. Jadi dia kena masak lah. Dia nak masak juga, dia masak nasi dagang. Dia kena, saya lelaki nak masak pula. Macam tu juga nak masak tu. Dengan nasi impit lagi. Dia buat dua benda satu anak. Tu esok pagi tu dia pula panggil saudara rumah dia datang. Oh lagi letih lah. Bagi saya tak cukup tidur. Lepas tu nak layan orang. Lepas tu kena lepas pinggang pula. Aduh. Adalah. Lepas tu tak berhenti di situ. Pukul 10 malam kawan-kawan saya datang. Oh letih pula. Pukul 10 datang. Pukul 12 lebih dia balik. Saya tak apalah. Sebab member kan dia kata okey. Letih lah. Hari pertama tu letih. Hari kedua tu biasa je. Tak pergi jalan tak apa. Sebab mak saya tunggu dia cakap ada orang datang ni pagi. Lepas tu dia datang pagi. Lepas tu dia satu family je datang. Duduk pula lama macam aduh nak pergi jalan tak boleh. Tak boleh kan. Lepas tu petang pula seorang pula datang. Seorang je, satu family je. Siap nak pergi pagi. Duduk sampai petang. Soalnya dah balik. Macam tu lah. Hari-hari saya satu, hari raya saya tak pergi jalan. Dia dekat rumah je. Dia ya. Itulah saya raya. Tapi saya suka lah duit raya tahun ni banyak. Jadi dia banyak. Oh benar. Banyak. Kakak ipar lagi bagi banyak pada abang saya sendiri. Itulah. Dia ada orang mana nanya dekat saya ada. Saya tanya lah, apa tadi ada kata dia masak apa nasi dagang. Maksudnya ada masak sendiri ataupun apa ibu ada yang membantu. Maksudnya ada pandai masak nasi Tak. dagang. Mak saya cakap macam okey kita dia bagi arahan. Saya pun buat je lah. Saya tak ingat resipi, saya ingat cuma dia bagi arahan, saya buat. Dia bagi arahan, saya buat. Maksudnya air tangan Adam lah. Ada saya. Special sikit. Air tangan saya rendah lah tu. Hebat lah. Jadi masih pada saya ucapkan pada si Adam. Saya ambil juga lah. Memang nampaknya hari-hari pertama dia sangat-sangat sibuk lah. Saya tak tahu dia beraya ke dia berteroyok. Saya macam tahu. Dia beraya. Mungkin kenduri. Mungkin kenduri tunang ke? Tunang. Dan. Jadi kita pergi Itu saya juga. Saya pun saya di lantai lah. Macam orang tahu pun di lantai ni macam boleh kata syurga makanan lah kan. Tapi masa raya pertama tu tak seperti raya dulu sebelum PKP tu. Sebab kita raya mengejut, ramai orang tak sempat nak buat persiapan lah. Macam saya sendiri pun malam tu kira dah bersiap nak pergi tarawih. Nak sampai masjid tu tiba-tiba bunyi apa ni, takbir raya. Kita nak pergi tarawih tapi takbir raya. Pelik lah. Lepas tu tiba terus balik rumah. Dan mak pun suruh beli barang apa semua. Yang sebab saya tiga beradik, kira mak saya tu bagi arahan lah, dia bagi-bagi tu apa. Abang saya beli lauk, kakak saya pun macam beli sekali dengan abang saya. Tapi saya ni pelik, orang lain semua beli lauk, saya pergi cari campur raya. Orang semua dalam apa ni, tengok dalam statue WhatsApp apa semua nak cari ayam lah, santan lah. Saya je buat statue nak cari campur raya. Macam pelik lah masa tu. Mungkin satu macam tu saya cari tak jumpa. Dia je. Jadi orang datang rumah saya pun saya bagi duit je. Duit je. Jadi macam tu rugi sikit sebab kalau ada siapa nak bagi RM1 tak nampak. Jadi kalau bagi macam tu lah, nak bagi lebih macam RM5 lah. Itu macam nak kata memang penat hari ni sebab rumah saya buat rumah terbuka betul-betul lah. Kira hari pertama buat rumah terbuka. Raya kedua tu
rumah terbuka, kawan-kawan saya datang. Rumah hari raya 3, kawan-kawan kat saya. Raya keempat tu ada kenduri sepupu saya menikah. Lepas tu raya kelima, kawan-kawan saya pula buat rumah terbuka. Saya buat rumah terbuka untuk kawan-kawan saya pula. Dan raya keenam, saya Balik. pergi kenduri pula. Jadi cerit. Kira saya cuti tu memang cuti raya hari tu je. Kira selepas habis je kenduri tu, saya terus datang kat balik. Kira memang penat memang tak ada rasa. Dan macam dia cakap ni dapat duit raya banyak Saya ni macam pelik sikit. Saya tahun ni memang sikit lah sebab saya ada 3 adik-beradik dan semua tahu kira family saya ni 3 adik-beradik tu 2 adik-beradik dah bekerja. Orang lain tersuka saya dengan kat saya. Kat saya tu memang macam kecil sikit. Saya ni memang tinggi sangat lah. Orang ingat saya ni dah bekerja. Jadi orang lain bagi duit raya kat kakak saya. Dia dah bekerja, tapi saya yang dapat. Macam dia cakap lah, dia tak payah dah bekerja. Saya pelik lah sebab dia bagi kat kakak saya. Tak ada duit raya untuk tahun ni. Banyak tukar. Banyak tukar. Sebab telah kabut kan. Jadi macam raya pun tetap best juga lah. Sebab saya nampak macam Kelantan ni biasa ramai budak-budak yang datang nak beraya ke Muharram. Bukan nak beraya, nak minta duit raya. Macam saya, orang yang saya tak pernah nampak pun, tiba-tiba ada. Kalau datang macam, dia orang datang ni macam bukan mari datang seorang-seorang, macam sekali datang 10 orang. Kira meriah lah. Meriah juga lah sebab kita dah PKP raya ni dah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun dah tak beraya macam rumah terbuka semua. Jadi tahun ni nampaklah meriah sikit. Walaupun tak semeriah macam dulu dah. Dan saya rasa apa lagi? Macam tahun ni pun raya pertama saya sebagai pelajar universiti. Macam sebelum ni ada feeling dah kira balik beraya macam anak perantauan. Walaupun saya belajar kat Terengganu, rumah saya Kelantan je. Saya balik tak sampai 2 jam, kira acah-acah lah anak perantauan. Kira kat situ rasa juga lah meriah tu. Jadi apa yang saya dapat tengok, kebanyakannya memang betul kongsi kemeriahan raya. Tapi dalam masa kemeriahan tu kita tak boleh lari dengan kesibukan. Dia raya kita tetap raya, tapi kesibukan memang tak boleh tak. Jadi saya dengar dari kelompok cerita tapi memang banyak meriah dia. Tapi dalam meriah dia kesibukan dia tu lagi sibuk daripada meriah. Jadi saya nampak dalam raya tahun ni kita agak sibuk, penat. Macam ada juga Cik Adam, siapa Cik Lami, beritahu yang memang penat. Sama dia orang ni berada di rumah. Dia kena masing-masing. Cik Mah di Kedah kan. Tak apa sibuk kami di rumah lah. Jadi kemeriahan tu terselit je kesibukan. Tapi cakap apa bersepuh hati lah. Sebab dengan raya dah sekian lama kita tak beraya. Jadi raya ke tahun ni kita all out tu. Jadi kita pun nak ke penghujung sesi. Sebab pada sesi pertama ni saya tak buat banyak lah. Just perkenalan dan kita ingin membina hubungan. Maksudnya kita nak cakap nak timbulkan rasa kepercayaan antara kelompok lah. Maksudnya tadi kita dah boleh sembang, kita dah boleh gelak ketawa, kita dah boleh. Maksudnya tadi isu-isu yang berat lah. Maksudnya kita boleh cakap timbulkan kepercayaan kepada ahli kelompok lain. Kat itu pun kita dah boleh nampak yang kita ni tak ada nak judge siapa-siapa. Jadi saya nak buat satu penetapan matlamat lah untuk sesi kita. Untuk matlamat kelompok kita ni, apa matlamat kita nak supaya selesai je ahli kelompok kita ni, kita keluar, kita nak macam mana. Jadi bolehlah juga 2-3 orang membukakan matlamat untuk sesi kita ni. Jadi kalau kita dah keluar, kita dapat capai matlamat kita untuk sesi kita ni. Mungkin waktu pertama lah saya hadir ke sesi ini disebabkan pengurusan masa lah. Sebab saya rasa sekarang Kak Yu saya Unity mid-sem. Dan bila lepas mid-sem je kita tahulah lecturer akan minta assignment. Masa tu jugalah akan ada kuis, masa tu juga ada midterm dan akan ada final apa lepas tu. Jadi saya rasa masa yang ada lepas daripada mid-sem ni tak cukup bagi saya sebab
dia sebagai pelajar kaunseling kena buat sesi lagi, kena buat report apa semua lagi. Jadi kalau boleh saya nak bijaklah mengendalikan masa seharian saya untuk pastikan saya dapat menjaga masa saya selepas mixen, maksudnya selepas cuti dah. Maksudnya saya kalau boleh untuk sesi yang akan datang lah, saya nak berbincang mengenai masa seharian lah. Saya nak tahu macam mana ahli lain menjaga rutin harian dia. Sebab saya rasa bagi saya penat untuk saya jika saya jika saya tak susun jadual masa saya. Jadi matlamat ini yang dikemukakan oleh Cik Faris iaitu matlamat pengurusan masa lah. Maksudnya kalau ada ahli kelompok kita yang ada mengalami masalah ataupun ada matlamat sama Cik Faris, kita boleh kemukakan ataupun kita tentakkan terus tentang ahli kelompok kita tentang pengurusan masa. Terus saya pun ada masalah sama macam Cik Faris lah. Sebab masa saya pun nampak memang agak teruk lah kan. Lagi bila jadi student kan, kita macam tak dapat nak balance kan lah antara student dengan kehidupan seharian kan. Kita macam masa pun agak pack lah macam Cik Faris cakap. Memang agak pack. Lagi-lagi kalau nak dekat due assignment banyak lepas tu banyak benda kita tak siap kan. Jadi memang agak pack lah. So saya rasa mungkin saya pun sama macam Cik Faris kot dalam dekat sesi untuk pengurusan masa, untuk tanya kepada pendapat ahli kelompok semua macam mana semua hakikat masa kan. Itulah. Jadi kita Okay, macam saya nak tanya sikit lah, macam matlamat ni nak cakap matlamat saya ke atau matlamat untuk semua orang dalam sesi ni? kita itu maksudnya matlamat ni macam Cik Syami kan. Cik Syami hadir ni atas sebab apa? Atas dasar matlamat saya dah. macam Okay, macam kalau masalah tu mungkin banyak lah, tapi macam matlamat saya ni saya mungkin macam saya dapat selesaikan masalah saya, dan kalau macam masalah orang lain ni mungkin ada yang saya hadapi dan ada yang saya tak hadapi lah. Okay, kalau yang saya hadapi tu mungkin dapat membantu masalah saya juga, tapi kalau yang saya tak hadapi tu mungkin boleh memberi kepelan pada saya semua. Mungkin nanti saya akan hadapi semua. Dan satu lagi, saya boleh membantulah kalau macam malam hari ni saya tak ada masalah masa lah, saya pun ada. Tapi kalau contoh saya tak ada, mungkin saya boleh bagi pendapat saya apa yang saya buat untuk apa ni masalah tu tak jadilah. Okay, jadi macam nak masa sikit macam masalah apa ni masa tu memang saya pun ada, sebab saya ni cakap saya ni follow the flow lah. Sebab sepatutnya waktu saya belajar pun kalau ada kawan-kawan saya main, saya jadi flow dia orang. Jadi saya pun pergi main, jadi kerja saya pun tertinggal macam tu. Dia masalah masa ni saya pun adalah. Jadi untuk penetapan matlamat kita tak letakkan lagi lah. Jadinya ada yang beberapa ahli kelompok yang ada masalah dengan masa, ada beberapa ahli kelompok yang tak menghadapi masalah masa. Tapi yang tak menghadapi masalah masa, kita boleh minta pandangan lah, pandangan ataupun macam apa, tindakan. Jadi kita masing-masing berkongsi lah, berkongsi pandangan tentang penambahbaikan. Jadi Cik Muaz dengan Cik Adam ada apa-apa matlamat? Saya lebih kepada berkongsi ataupun mendengarlah apa yang orang lain ceritakan. Macam yang Syami cakap lah tadi, mungkin kita tak hadapi benda yang sama, tapi mungkin kita boleh tolong ataupun bagi pendapat ataupun kita ambil benda tu sebagai pengajaran kepada kehidupan kita kan. Saya pun lebih kurang macam tu lah, mendengar dan berkongsi. Macam tu lah. Itu dia. Cik Adam ada apa-apa cakap? Saya setuju dengan Muaz dan Syami, dan saya setuju juga dengan Faris dari semalam. Matlamat saya sama lah dengan orang semua. Selalu cuba matlamat yang baik. Dan matlamat saya okey, saya rasa sesi kita setakat ni dulu. Dan insyaAllah dengan tak ada apa-apa, kita akan berjumpa pada sesi akan datang lah, pada minggu depan. Okay, terima kasih, selamat raya.